Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Baharudin bin Dahlan dalam pelajaran Pendidikan Islam tahun 6. Pagi ini kita akan belajar bidang Jawi dalam tema Sains dan Teknologi. Anak-anak boleh rujuk buku teks muka surat 52 dan 53. Jadi untuk pelajaran pada pagi ini, kita akan baca petikan ini secara bersama-sama. Ustaz harap anak-anak semua dapat ikut Ustaz membaca petikan berikut. Dah sedia anak-anak semua? Okey, tengok buku masing-masing. Kita baca sama-sama ya. Forensik di Malaysia. Forensik merupakan satu bidang kerjaya yang terdapat di Malaysia. Unit ini membantu pihak berkuasa menyelesaikan isu jenayah yang berlaku di negara ini. Mereka perlu mengenal pasti dan menganalisis bahan bukti yang diperoleh di tempat kejadian sebelum mensabitkan kesalahan jenayah terhadap individu yang terlibat dalam kes tersebut. Terdapat beberapa jabatan yang terlibat dengan bidang forensik di Malaysia. Antaranya Kementerian Kesihatan, Polis Diraja Malaysia serta Jabatan Bomba dan Penyelamat. Antara bidang forensik pula ialah perubatan forensik, sains forensik, radiologi forensik, clinical forensik, dan histologi forensik. Bidang tugas ahli forensik ini berbeza-beza mengikut kepakaran mereka dalam menganalisis bahan bukti yang diperoleh. Contoh kes yang dikendalikan oleh forensik ialah pembunuhan, kecurian, pembuangan bayi dan pengedaran dadah. Kes ini akan disiasat menggunakan bahan bukti forensik yang ditemui pada badan manusia, objek atau sesuatu yang terhasil di tempat kejadian. Berdasarkan bahan bukti tersebut, unit forensik akan membuat siasatan. Terdapat beberapa peralatan saintifik yang digunakan untuk membantu mendapatkan keputusan analisis yang tepat. Seperti peralatan yang digunakan di Jabatan Kimia Malaysia. Antaranya ialah 1. Kromatografi gas dengan mass selective detectors. 2. Genetic analyzer. Tengok bahasa Inggeris dia, genetic analyzer. Melalui pelbagai proses siasatan yang dijalankan, unit forensik dapat mengesan dan mengenal pasti individu yang terbabit dengan kesalahan jenayah. Jabatan forensik di Malaysia
memainkan peranan penting dalam usaha membantu pihak berkuasa menangani, menyelesaikan dan mengurangkan kes jenayah. Secara tidak langsung, mereka turut membantu meningkatkan keharmonian dan kestabilan negara agar masyarakat hidup aman dan sejahtera. Itu dia petikan yang kita baca tadi tentang unit forensik yang berada di Malaysia. Penerangan. Unit forensik ni satu unit yang membantu kes siasatan jenayah yang berlaku untuk mereka dapatkan bahan bukti. Contoh, jika berlakunya satu kes kecurian ataupun pembunuhan, biasanya orang yang melakukan jenayah ini akan meninggalkan cap jari. Cap jari ni bila ada dekat badan mangsa, unit forensik ni akan buat kajian, buat analisis, dia akan dapatkan cap jari yang berada di tubuh mangsa pembunuhan ataupun berlaku tempat kejadian, maka unit forensik ni akan kesan. Jadi bila dia akan kesan, dia dapat bahan bukti, cari, okey ni cap jari milik siapa dan sebagainya, diserahkan pada polis, maka polis akan menangkap siapa-siapa suspek penjenayah tersebut. Jadi unit forensik ni amat penting dalam membantu siasatan polis terhadap apa-apa kes jenayah yang berlaku di Malaysia. Okey. Untuk nilai murni yang kita dapat daripada petikan yang kita baca tentang unit forensik ini, maka dia tulis kat sini, manfaatkan sains dan teknologi untuk kepentingan negara. Jadi kita kena manfaatkan sains dan teknologi untuk kepentingan negara. Apa dia? Contoh penggunaan. Tadilah Ustaz kata kita nak tahu tempat kejadian tu ada si mati yang kena bunuh, tak ada saksi kejadian, tak ada siapa pun. Jadi macam mana nak tahu siapa yang bunuh dia? Maka unit forensik ni tengok kesan cap jari. Cap jari kita ni setiap orang berbeza-beza semua cap jari. Walaupun nampak macam sama tapi berbeza-beza. Inilah identiti kita. Jadi bila unit forensik dia dapat je cap jari di tempat kejadian, maka kat situ dapatlah polis tahu ada data dia. Kita punya cap jari ni ada data dalam Jabatan Pendaftaran Negara. Kita buat IC kan kena cap jari. Jadi cap jari kita ni ada data dia dalam Jabatan Pendaftaran Negara. Bila dicek semak, ni cap jari milik siapa, maka dia dapat cari siapa penjenayah yang melakukan jenayah tersebut. Itu dia kepentingan forensik. Jadi kita gunakan teknologi yang ada sekarang ni, yang sedang berkembang sekarang ni, kita gunakan teknologi tersebut untuk membantu kepentingan negara, untuk menyelesaikan kes-kes ataupun kes-kes jenayah yang berlaku di Malaysia. Okey, jadi anak-anak dah tahu tadi tentang unit forensik, bahan bacaan kita untuk tajuk pada Jawi pada pagi ini. Sekarang ni Ustaz nak terangkan tentang kata pinjaman bahasa Inggeris. Ini bahagian Jawi yang sebenarnya. Apa yang kita nak buat daripada petikan yang tadi tu. Jadi Ustaz nak anak-anak kita terangkan dulu. Kata pinjaman bahasa Inggeris. Apa tu kata pinjaman bahasa Inggeris? Perkataan yang berasal dari bahasa Inggeris dan diterima pakai dalam bahasa Melayu. Ni perkataan-perkataan bahasa Inggeris sekarang ni dah diguna pakai dalam bahasa Melayu. Dah jadi bahasa Melayu lah. Bahasa Melayu tu gunakan perkataan bahasa Inggeris pada asalnya dah digunakan jadi bahasa Melayu tapi ejaan Melayu lah. Contoh kat sini, komputer, sains, burger. Ni sebutan dia burger. Ejaan burger tapi kita panggil burger. Kompleks, institut. Ini antara contoh-contoh perkataan asalnya dia daripada perkataan bahasa Inggeris. Komputer, perkataan bahasa Inggeris. Tapi bahasa Melayu kita panggil komputer. Sains. Tengok ni ada S dia. Kenapa dia tak bersambung? Memang kena tidak bersambung. Kerana dia asalnya daripada perkataan bahasa Inggeris. Sini memang dijarakkan. Jangan disambung. Kalau tak dia tidak jadi perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Eja burger. Kita sebut burger, tapi sebenarnya ejaan dia burger.
Ejaan dia sebenar. Jadi kita ikut ejaan asal bahasa Inggeris tersebut. Kompleks. Tengok, dia ada S belakang kan, kompleks. S tu jangan disambung. Dia jadi kompleks. Institut. Institut. Tempat belajar dan sebagainya. Institut, kita gunakan. Ini adalah semua contoh-contoh perkataan daripada asalnya bahasa Inggeris diguna pakai dalam bahasa Melayu. Boleh faham anak-anak? Okay. Jadi tugasan untuk hari ini dalam bidang Jawi ini, Ustaz nak anak-anak mencari 7 perkataan pinjaman bahasa Inggeris dari petikan yang kita baca tadi tentang forensik di Malaysia. Kat tajuk tu pun dah ada pinjaman bahasa Inggeris. Ustaz dah bagi clue dah. 1, ada lagi 6. Banyak. Kalau Ustaz kira-kira lebih daripada 10 perkataan yang boleh kita ambil, ianya adalah perkataan asal daripada bahasa Inggeris. Jadi, Ustaz nak anak-anak cari 7 perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Boleh? Boleh cari 7 perkataan dan salin. Nanti Ustaz akan bagi lembaran kerja dia dekat bawah dalam grup. Maka anak-anak tengok cara nak tulis dia. Okey. Yang kedua, tugasan yang kedua. Tadi mudah cari perkataan pinjaman bahasa Inggeris. Yang keduanya Ustaz nak anak-anak bina ayat dari perkataan berikut. Kena bina ayat. Sebab dia dah jenam ni, dia dah nak kena bina ayat sendiri. Bukan saja kita ni membaca je Jawi ni, tak tahu imbuhan dan sebagainya. Sekarang ni untuk tahun 6 kamu dah kena pandai bina ayat. Okey, Ustaz bagi 5 ayat, 5 perkataan dekat bawah ni. Ustaz nak kamu bina ayat daripada perkataan yang Ustaz berikan ni. Bina ayat yang mudah lah, tak perlu susah-susah cari ayat yang susah. Bina ayat yang mudah saja. Okey, perkataan pertama, polis. Binalah ayat daripada polis. Contoh. Abang saya seorang pegawai polis. Contoh. Tapi jangan buat yang tu. Buatlah ayat yang lain. Yang kedua, negara. Buat ayat berdasarkan perkataan negara. Nombor 3, kesihatan. Buat ayat daripada perkataan kesihatan. Nombor 4, kajian. Buat ayat daripada perkataan kajian. Nombor 5, pembangunan. Ustaz nak anak-anak buat ayat daripada perkataan pembangunan. Binalah ayat. Ayat yang mudah, simple tapi lengkap lah. Maksudnya dia kena ada penutup. Jangan pegawai polis tak terberhenti. Itu namanya bukan ayat. Itu baru 2 perkataan. Ayat ni dia mesti sempurna. Abang saya merupakan seorang anggota polis. Itu satu ayat yang sempurna. Walaupun ayat yang mudah tapi dia sempurna. Jadi Ustaz nak itu tugasan kamu. 2 saja Ustaz bagi. Yang pertama, cari 7 perkataan pinjaman bahasa Inggeris daripada petikan forensik di Malaysia yang kita sama-sama baca tadi. Yang keduanya, Ustaz nak anak-anak bina ayat daripada perkataan 5 perkataan. Satu Ustaz dah bagi contoh. Kalau boleh jangan ikut contoh yang Ustaz bagilah. Banyak lagi perkataan ayat yang boleh dibina dengan perkataan polis. Jadi setelah siap tugasan anak-anak semua, Ustaz nak anak-anak semua ambil gambar tugasan yang telah siap, kemudian hantarkan kepada guru agama kelas masing-masing. Gunakan buku Ulum dan Jawi. Gunakan AG2, Ulum dan Jawi. Kalau ada masalah boleh tanya dengan guru
agama masing-masing. Terima kasih semua. Jumpa lagi pada minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.